Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pada hari yang berbahagia ini, kita insya-Allah akan memulakan satu wacana yang saya rasa sangat penting, yang diperkatakan dengan panas dalam masyarakat kita. Satu tajuk yang agak eksklusif hanya untuk rakyat Malaysia, kerana persoalan yang seperti ini jarang muncul pada umat Islam di tempat yang lain, iaitu isu berhubung dengan penggunaan kalimah Allah. Tajuk kita pada kali ini dalam wacana kita di mysuara.net ini ialah nama Allah eksklusif atau tidak, hukum asal, dakwah dan siasat. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel yang kita jemput yang sering memperkatakan tajuk ini, mungkin boleh saya letakkan sedikit latar belakang kepada isu ini, supaya kita dapat melihat kerangka perbincangan kita dan di manakah yang menjadi satu isu yang saya sebutkan tadi sebagai isu yang agak eksklusif bagi masyarakat Malaysia. Kita tahu bahawasanya apabila para Nabi dihantar, para Nabi mengajar nama-nama Tuhan. Di kalangan Bani Israel, di dalam Taurat ada nama-nama Allah. Allah disebut sebagai Elohim, walaupun Elohim itu ialah plural, tapi plural of majesty. Disebut Yahweh, itu adalah nama yang diajar oleh para Nabi dan masih digunakan lagi di dalam agama Yahudi. Kemudian dalam masyarakat Arab memanggil Allah dengan Allah. Abu Jahal, Abu Lahab juga bersumpah dengan wallahi wa billahi, sehingga mereka berdoa apabila menentang Nabi Muhammad SAW, Allahumma ahlik Muhammada, ya Allah musnahkanlah Muhammad. Jadi penggunaan kalimah Allah telah berlaku sebelum daripada Nabi SAW diutuskan, kesan daripada ajaran Nabi-Nabi yang lain. Ini dalam masyarakat Arab, bukan masyarakat Malaysia. Dan kita dapati untuk itu Al-Quran memuji mereka yang memanggil nama Allah. Quran menyuruh Nabi kita Muhammad SAW bertanya kepada orang-orang musyrikin yang mensyirikkan Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Jika ditanya mereka yang kafir itu, yang musyrik itu, siapakah yang mencipta langit dan bumi? Nescaya mereka akan menyatakan Allah. Maka kamu wahai Muhammad katakanlah alhamdulillah. Alhamdulillah kerana kamu mengaku Allah. Cuma kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dengan itu kita dapati penggunaan itu tidaklah pelik di dalam masyarakat Arab. Dan juga di kalangan orang Kristian juga, di kalangan Kristian Koptik ataupun Qibti di Mesir, mereka menggunakan nama Allah sejak sekian lama. Dan saya juga membawa Bible yang saya semasa belajar di Jordan dahulu, membeli Bible ini di dalam bahasa Arab dan memang menggunakan kalimah Allah. Dan juga buku-buku amalan doa orang-orang Kristian juga memang menggunakan nama Allah. Maksudnya ini satu perkara yang non-issue di dalam masyarakat Arab. Bahkan kita dapati Nabi kita Muhammad SAW dalam isu mubahalah umpamanya, baginda menyeru ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil wa naj'al la'natallahi 'alal kafirin 'alal kadhibin. Maksudnya Nabi challenge orang-orang Kristian supaya bermubahalah dengan Nabi dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan bersumpah dan menjadikan laknat Allah kepada orang-orang yang berdusta. Sebab itu maka sebahagian para sarjana sangat asing apabila isu nama Allah ini dibahaskan di dalam masyarakat Malaysia, kerana mereka tidak tahu latar masyarakat Malaysia. Kerana mereka menganggap bahawasanya ini telah dibenarkan dalam Al-Quran. Nabi juga telah buat perjanjian dengan Quraisy. Kedua-duanya menggunakan nama Allah, Bismikallahumma. Dan kemudian juga isu ini juga barangkali tidak begitu terbiasa bagi masyarakat, walaupun di Malaysia tapi di Sabah dan Sarawak. Sejak sekian lama di Sabah dan Sarawak, Bible mereka juga ada menyebut nama Allah, menggunakan kalimah Allah. Ia jadi isu yang begitu eksklusif hanya untuk masyarakat Semenanjung sebenarnya. Dan kemudian sebelum ini kita tidak dengar sangat isu ini, kerana kita tahu polis dan tentera menggunakan nama Allah Muhammad. Perkataan yang ditulis
dan pulih dengan tentera. Mereka juga ada yang bukan Muslim, dan juga tidak timbul isu ini juga di kalangan mereka sebelum ini. Lagu-lagu negeri ada yang menyebut nama Allah telah dinyanyikan oleh Muslim dan juga bukan Muslim, juga tidak timbul isu yang seperti ini. Namun ada pihak menyatakan apabila adanya usaha pihak Kristian untuk menjadikan kalimah Tuhan di dalam Bible diganti dengan kalimah Allah, ini sesuatu yang asing bagi masyarakat Malaysia ataupun masyarakat Semenanjung. Maka bantahan dibuat kerana ini bukan satu kebiasaan kita. Walaupun ia kebiasaan di tanah Arab, walaupun ia kebiasaan di masyarakat Islam yang lain, tapi ia bukan kebiasaan di Semenanjung. Isu ini telah menyebabkan umat berbelah pendapat. Maka ada yang menyatakan kita tidak boleh benar kerana ia adalah kita mempunyai latar yang sosial yang tersendiri. Ada yang menyatakan bahawasanya kita tidak boleh benarkan kerana agama memang tidak benarkan. Ada pula yang menyatakan jika membenarkan hal ini berarti anda telah menjadi syirik. Ada pula yang menyatakan oleh kerana Islam begitu dominan, maka kita kena benarkan. Dan kita ada panel, saya agak panjang mukadimah ini supaya kita tahu latar bahasan kita. Saya jemput pihak mysuara.net hari ini telah menjemput tokoh-tokoh yang saya rasa serba sikit ada perbezaan pandangan dalam hal ini. Sebelah kanan saya YB Khalid Samad, Ahli Parlimen Shah Alam, dan kita tahu beliau juga tentang pandangan-pandangan beliau dalam hal ini. Sebelah kiri saya Profesor Madya Dr. Khalid Muammar Al-Haris daripada Pusat Kajian Tinggi Islam, Sains dan Peradaban, Universiti Teknologi Malaysia, dan Dr. Yusri Muhammad daripada NGO Pembela. Dan kita akan mulakan perbincangan dengan soal yang paling dasar sekali. Saya minta dengan ringkas setiap ahli panel pada pusingan yang awal ini untuk menyatakan apakah pandangan mereka dan di atas asas apakah mereka mengeluarkan pandangan itu. Saya rasa kita boleh mulakan dengan Dr. Yusri dulu tentang hal ini. Apakah pendirian beliau dalam hal ini dan atas asas apa pendirian itu dibuat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ala. Saudara Nusi, Datuk dan Asri, rakan-rakan panelis. Latar yang diberikan oleh Nusi tadi itu relevan, penting, tetapi dia luas. Isu yang sedang kita hadapi hari ini adalah penggunaan kalimah Allah dalam Bible bahasa Melayu, yang mana lebih tepat nak diistilahkan sebagai penyalahgunaan kalimah Allah. Jadi tentang penggunaan dalam konteks lain bukanlah fokus utama. Jadi kalau kita teparkan kita punya fokus terlalu luas pun, kita tak akan mampu untuk membahaskan isu ini dengan tepat dan adil bagi saya lah. Apatah lagi dalam masa kita yang begitu terbatas. Jadi isunya sekarang adalah penyalahgunaan kalimah Allah, bukan pada tempatnya, bukan pada maknanya. Dan kita menjurus pada realiti Malaysia. Ya, betul, eksklusif. Eksklusif dalam arti kata kita sedang berfokus kepada melaksanakan ataupun mentadbikkan atau melaksanakan suatu ajaran Islam, hukum Islam pada satu konteks, satu situasi yang khusus. Yang mana kita tahu hukum boleh berubah daripada tempat ke tempat, malah daripada seorang ke seorang pada orang yang lain, berdasarkan realiti, wakil sebenar tempat tersebut. Jadi pandangan saya secara peribadi, selari dengan pandangan fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan bahawa tidak boleh. Kita dah ada fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan, sebelum itu dah ada keputusan-keputusan kabinet, kita dah ada undang-undang sekalipun yang melarang penggunaan kalimah-kalimah tertentu, termasuk kalimah Allah, Baitullah, dan banyak lagi perkataan lain oleh orang bukan Islam. Tetapi sudah tentunya kita faham bahawa konteks ini adalah konteks penggunaan dalam konteks-konteks tertentu seperti Bible bahasa Melayu yang kita sebutkan tadi. Dan seperti yang kita
secara ringkas itulah pandangan saya. Maksudnya kalau itulah isunya memang jelas. Dan sepatutnya kita mengambil sikap yang tegas dalam hal ini, kerana kita pun sudah ada polisi, kita ada undang-undang, kita ada fatwa, dan pada masa yang sama sebenarnya tak perlu sangat pun, bukannya tak akan terbalik bumi ini ya, bagi orang Kristian tidaklah menjadi satu isu yang terlalu besar sebenarnya bagi mereka. Secara jujur kalau ditanyakan pada mereka, kalau tidak dibenarkan penggunaan kalimah Allah dalam Bible bahasa Melayu, kalau diganti, bukannya mereka tak ada alternatif, bukannya mereka tak ada alternatif yang tidak akan menyakitkan jiran-jiran mereka, the neighbours, the Muslim neighbours and friends. Boleh saya tanya mencelah, apakah ini bermaksud bahawasanya bukanlah mereka tidak boleh mengguna secara mutlak, tapi dalam konteks itu? Ya, betul. Maksudnya tidaklah boleh, kita bukannya melarang mereka menyebut langsung seperti ayat yang pengurusi bacakan tadi, itu ayat Al-Quran, bukannya tak boleh disebut, tapi tak boleh salah guna, lebih tepat lagi. Nak kata guna dalam konteksnya tak ada masalah lagi, tapi salah guna yang tu kita tak boleh benarkan. Betul, maksudnya yang dibantah itu ialah dalam konteks dalam Bible, penggunaan di dalam Bible secara khusus. Dalam Bible bahasa Melayu, rakan-rakan saya merujuk ke rakan-rakan yang minat dan yang mendalami perbandingan agama misalnya. Mereka ini hafal ayat-ayat dalam Bible, di mana surah mana. Mereka pun memberitahu saya bahawa Bible bahasa Melayu yang hendak digunakan ini, yang kalimah Allah nak guna, memang bermasalah. Penggunaannya, penterjemahannya itu bermasalah. Bolehkah kalau kita sedikit kalau Dr. Yusri tambah tentang apakah konteks yang membezakan antara umpamanya Semenanjung dan Sabah dan Sarawak itu? Semenanjung dan Sabah dan Sarawak lebih pada konteks sejarah. Kalau kita tengok Sabah dan Sarawak sekalipun, sebenarnya bukanlah bermula daripada awal Kristian masuk ke Sabah dan Sarawak itu digunakan Bible bahasa Melayu itu. Bible bahasa Melayu itu datang kemudian daripada Indonesia. Tapi konteks yang membezakan tu apa? Konteksnya konteks sejarah, mereka lebih terbiasa. Jadi bagi saya, kalau nak, memanglah kalau begitu, kalau nak dilaksanakan prinsip ataupun larangan yang sama dalam konteks dua bahagian daripada negara kita ini, mungkin kita perlu ambil kira latar belakang ini. Secara prinsipnya sepatutnya benda yang sama. Kalau Bible yang sama nak digunakan dengan terjemahan yang tak konsisten, yang tak menepati, patutnya diharamkan juga di Sabah dan Sarawak. Kalau begitu, kalau yang banyak di situ, saya sebutkan situ kalau begitu. Tapi dari kata sekarang ini saya boleh faham, saya boleh terima. Dari kata maksudnya kita nak laksanakan hukum pun Dr. Asri, banyak lagi hukum-hukum Islam yang kita tak laksana di Malaysia ni, tapi kita laksana secara. Jadi konteks yang membezakan itu sejarah lah. Ya, konteks sejarah, konteks realiti. Sejarah yang membentuk realiti. Okey, tak apa, terima kasih. Kita kepada Dr. Khalif Muhammad mungkin secara simpulkan pandangan dia, Dr. dalam hal ini. Terima kasih Dr. Nursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berbicara dari segi sejarah dan bahasa. Kita tahu bahawa bahasa yang digunakan oleh Al-Quran adalah bahasa Arab. Dan apabila Al-Quran turun ke dalam masyarakat jahiliyah pada waktu itu, Al-Quran telah merubah segala prinsipnya bahasa Arab itu dan mengangkat bahasa Arab kepada satu tahap yang sangat tinggi. Jadi memang betul dalam sejarah kita lihat orang-orang Arab banyak menggunakan kalimah Allah sebelum Islam, dan itu kita faham dalam konteks apabila sebelum Nabi Muhammad SAW sebenarnya di negara Arab, di Jazirah Arab itu kita ada Nabi Ismail, dan agama yang dilaksanakan digunakan pakai pada waktu itu disebut sebagai agama Hanif. Jadi apabila perkataan Hanif itu telah digunakan oleh masyarakat Arab dan kemudian dia merujuk kepada orang-orang yang mengikut agama Nabi Ibrahim,
Jadi dari segi esensinya tauhid bukan suatu yang baru diperkenalkan oleh Rasulullah SAW, tetapi sudah ada diasaskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, kemudian ketika Rasulullah SAW datang dan berlaku apa yang kami sebut, yang Profesor Atas sering sebut, Islamisasi bahasa Arab. Jadi kita tahu dalam sampai sekarang kita menggunakan istilah solat contohnya, istilah haji, istilah zakat. Semua istilah ini telah digunakan sebelum Islam, ya, tetapi maknanya berbeza. Perubahan makna ini yang kita sebut sebagai Islamisasi. Begitu juga nama Allah, ya, difahami oleh masyarakat Arab berbeza pada zaman jahiliyah. Walaupun asalnya adalah diasaskan oleh para nabi, tapi kemudian ketika Rasulullah SAW datang, dia telah merubah konsepsi apa yang disebut sebagai Allah yang mereka katakan mereka sebenarnya beriman. Dr. Asri sebut tadi, ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaqulunna Allah. Tapi kita jangan lupa dalam surah Az-Zumar ayat 38 ini disebutkan qul afara'aitum ma tad'una min dunillah. Apakah sepatutnya tidak mereka lihat apa yang mereka seru selain daripada Allah itu? Jadi mereka perlu introspeksi diri. Mereka mengaku innama liuqarribuna ilallahi zulfa. Kami menyembah patung-patung itu hanya untuk sebagai perantara pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu hanya satu klaim, satu dakwaan. Tapi perlu dibuktikan kalau memang mereka betul-betul menyembah Allah, tidak boleh disyirikkan Allah itu dengan Tuhan-Tuhan seperti itu. Jadi kesalahan mereka pada memanggil Allah atau pada syirik? Konsepsi Allah itu yang diperbetulkan. Sebab itu kita nak sebutkan bahwa ketika Al-Quran datang, kita baca ayat kursi, kita baca dalam mereka salah karena mensyirikkan Allah atau karena mereka syirik? Perkataan itu tidak ada masalah, telah digunakan. Mereka berhak menggunakannya. Tapi Islam datang untuk memperbetulkan, ya? Itu yang dimaksudkan Islamisasi. Jadi bila perkataan yang digunakan oleh masyarakat Arab yang bukan Islam, mereka merujuk kepada pemaknaan yang sebelum diislamisasikan. Namun dalam konteks alam Melayu, perkataan Allah tidak dikenal, tidak pernah digunakan selain daripada makna yang telah diislamisasikan. Selama 1000 tahun ulama-ulama datang mengajarkan Islam, mengajar apa itu Allah. Bayangkan selama 1000 tahun orang Melayu menggunakan nama Allah dengan makna yang betul, tiba-tiba ada orang nak merampas. Ini yang disebut dengan sekularisasi, coba untuk mendangkalkan makna yang Islam itu tadi, coba disekularkan, coba diumumkan menjadi Tuhan. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, menjadi tiada Tuhan melainkan Tuhan. Ini kelompok pluralis, orang-orang liberalis yang suka menerjemahkan seperti itu. Sepatutnya tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi orang yang Islam dia faham Allah itu seperti apa, konsepnya, sifat-sifatnya itu dijelaskan dalam Al-Quran. Okey, kalau berdasarkan pada premisi tadi, patutnya alam Melayu, adakah alam Melayu itu hanya untuk Semenanjung dan juga untuk Sabah dan Sarawak? Ya, dari segi prinsipnya, apabila suatu negara itu menggunakan Islam, menjadikan Islam sebagai agama negara, agama persekutuan, ya, dan kemudian bahasa Melayu sebagai bahasa negara, ya, dan kerana itu Islam dan di situ termasuk Sabah dan Sarawak semua. Saya bercakap dalam konteks mana saja negara Islam sepatutnya, termasuk juga Indonesia. Profil atas ada memberi undang-undang yang sama dipakai untuk Sabah dan Sarawak. Ya, tetapi itu bergantung kepada kebijaksanaan yang digunakan pakai oleh. Bagaimana dengan kalimah Allah pada lambang polis dan tentera yang dipakai oleh non-Muslim? Ya, sebab tentera diraja Malaysia, ya, raja kita raja Islam, Sultan. Jadi boleh mereka pakai? Boleh, tak ada masalah. Okey. Okay. Berikutnya kepada mungkin YB Khalid Samad, bagikan asas-asas pandangan beliau dalam hal ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu tak apa, teruskan. Nanti saya nak tanya pandangan PAS mungkin sekejap boleh, sekejap tak boleh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang dihormati Dr. Asri selaku pengurusi dan ahli yang lain. Bagi saya persoalan penggunaan kalimah Allah ini tidak merupakan masalah. Yang perlu kita lakukan ialah kita membahaskan konsepnya seperti mana yang disebutkan tadi. Yang membezakan di antara Islam dan yang bukan Islam ialah kefahaman terhadap kalimah itu. Dan pada pengetahuan saya sepanjang hayat Rasulullah SAW dan juga Khulafa' ar-Rasyidin, para sahabat, tabi'in, 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 tidak pernah ada mana-mana usaha daripada mana-mana pimpinan ataupun ulama melarang penggunaan kalimah Allah oleh orang-orang bukan Islam. Dan apa yang penting ialah untuk membahaskan dan memberikan kefahaman yang tepat tentang persoalan ketuhanan itu yang dibawa oleh Islam. Allahnya, keesaannya, ya, kekuasaannya, sifat rububiyahnya, uluhiyahnya dan sebagainya. Kalimah la ilaha illallah tidak boleh diterjemahkan kalau Allah itu dimaksudkan dengan Tuhan, tidak boleh diterjemahkan dengan erti tiada ada Tuhan melainkan Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggeris, Saudi, kerajaan Saudi, dia terjemahan resminya ialah there is no God, menggunakan huruf G yang kecil, but God dengan menggunakan huruf G yang besar. Itu yang dia punya terjemahan resmi dalam bahasa Inggeris. There is no God, small g, but God, big G. Kerana kalau dilihat dari segi bahasa perkataan Allah itu mengikut apa yang saya baca, asalnya ialah daripada al-ilah, ya? Dan tulisan di dalam kitab-kitab Al-ilah yang maksud Tuhan lah. The God. The God. Dan selagi mana penggunaan kalimah Allah itu digunakan untuk merujuk kepada Tuhan pencipta, pemilik alam, ianya tidak merupakan satu salah guna. Ya, dan konsep ilah itu ianya tidak bererti Tuhan pencipta alam, ya, kerana kita dapat juga melihat di dalam Al-Quran ayat-ayat seperti afara'aital ladzi yang ilahahu hawahu, afara'aital ladzi ittakhadha ilahu hawahu, afara'aital man ittakhadha ilahu hawahu. Saya terlupa dah. Ya, ilahahu hawahu maknanya ilahnya adalah hawa nafsunya. Ya, maknanya ilah itu membawa pengertian apa yang didewa-dewakan, apa yang disanjung, apa yang diberikan ketaatan dan kesetiaan, ya. Dan ayat itu membawa pengertian bahawa ada juga manusia yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai ilahnya. Dia tak mengaku bahawa ilah itu, apa tu, hawa nafsu dia adalah pencipta alam, ya. Tetapi bila Islam datang, ya, maka kita cantumkan konsep rububiyah dan uluhiyah itu, dan itulah yang dirangkumi dengan kalimah la ilaha illallah, iaitu kita sembah Allah, kita berikan ketaatan kepadanya, kita mendewa-dewakannya, dan kita beri matlamat segala amalan yang kita lakukan dan sebagainya lah, ya. Lalu ni panjanglah, tak sempat kita nak bahas. Dalam soal penggunaan perkataan Allah oleh orang-orang yang bukan Islam, saya cukup bersetuju bahawa pada dasarnya hukum asalnya, hukumnya adalah harus, ya. Dan kita kena bermula daripada gambaran dan kefahaman yang besar, barulah kita pergi pada pengkhususan. Kita kena faham hukum asalnya, dan apabila kita nak haji kepada sesuatu suasana, dan kita nak kata bahawa keadaan yang seperti ini tidak membenarkan oleh kerana perkiraan-perkiraan yang tertentu, jangan sampai ke tahap kita menukar hukum asalnya daripada harus menjadi haram yang mutlak, ya.
saya melihat penghujahan yang dibawa oleh ahli panel yang kedua khususnya lebih condong ataupun cenderung ke arah itu, iaitu mengharamkan secara mutlak bahawa sekiranya kita membenarkan maka ini adalah bercanggah dengan Islam dan sebagainya. Sedangkan realiti masyarakat Melayu adalah realiti yang yang berkekurangan, ya. Apa yang kita nak ialah kita nak bawa kepada keadaan dan kefahaman yang asal, yang seperti mana yang wujud pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bukan kita nak mempertahankan realiti yang tidak tepat, yang janggal itu, dengan membawa satu kefahaman yang menjadikan bahawa Islam itu yang nak kita laksanakan di Malaysia, di Semenanjung ini berbeza daripada Islam yang ada di tempat-tempat lain dan sebagainya. Di sana boleh, di sini tak boleh, ya, dan sebagainya. Sepatutnya kita membawa kepada satu kefahaman yang sama, ya, dan mengatasi kelemahan-kelemahan yang wujud dengan memberikan ilmu, ya. Kalau orang Melayu tak faham bahawa perkataan Allah itu boleh diguna pakai oleh orang-orang yang bukan Islam, dia tak faham, dan oleh kerana dia tak faham maka ada golongan-golongan yang boleh mencetuskan rusuhan dan huru-hara dan sebagainya, maka kita tak boleh atas sebab itu mengiyakan salah faham dan kekeliruan yang wujud itu. Kita sebagai orang yang berilmu, kita mesti membawa kepada kefahaman yang asal sambil mengiktiraf hakikat dan waqi' yang ada. Tidak boleh kita menjadikan hakikat dan waqi' itu sebagai asas hukum sehingga menafikan yang hukum yang asal itu. Dan inilah yang saya khawatir, ya, yang sedang diusahakan ataupun yang sedang berlaku. Pendirian PAS saya lihat dalam hal ni sekejap macam jelas, sekejap macam mungkin sedikit lebih boleh sentuhlah. Dia pendirian PAS, kalau kita lihat kenyataan yang terakhir yang resmi, ya, disebut bahawa pada dasarnya dibenarkan, ya, yang akhirnya dikatakan khusus untuk terjemahan di dalam Bible, ianya lebih baik untuk tidak dibenarkan, ya. Lalu saya rasa yang nak cuba nak selaraskan pemikiran dan hukum asal dengan waqi' itu tanpa menafikan bahawa hukum asal itu membenarkan penggunaannya oleh orang bukan Islam. Terima kasih. Ya. Saya lihat daripada pusingan pertama perbahasan kita bahawasanya secara umumnya panel kita yang membahaskan hari ini bersetuju bahawasanya orang bukan Islam boleh panggil Allah. Maksudnya jika dia nak berdoa supaya Allah sembuhkan kamu, Allah selamatkan negara, atau pada asalnya mereka tidak ada masalah untuk menyebut Allah. Cuma yang persoalan yang tertumpu ini begitu tertumpu kepada isu penggunaan dalam konteks yang khusus dalam Bible yang mana bukan menjadi kebiasaan di Semenanjung. Saya rasa itu yang dibahaskan. Maka kalau itu yang menjadi persetujuan umum rata-rata ahli cendekiawan kita dalam negara ini, bererti bahawasanya bukanlah kalimah Allah itu suatu nama mutlak hanya boleh dipakai oleh orang Melayu, tetapi ia bukan terlalu eksklusif hanya untuk orang Melayu. Kita tahu bahawasanya di Kelantan kita akan jumpa, saya ada bismillah, dia kata dia nak makan, kemudian insya-Allah dia jawab. Saya pergi ke Mesir, ke Gaza, driver yang bawa saya adalah seorang Kristen Koptik. Orang Sikh. Orang Sikh juga sebut, Kristen Koptik dia juga sebut. Masya Allah, semua. Saya tanya, kita nak berhenti semayang? Dia kata, saya Kristian. Saya kata, tapi dia kata, ya kita sama, kita sebut Allah. Dan begitu juga semasa saya berada di Jordan, mereka juga sebut Allah. Saya ingat orang Sikh juga beberapa tempat di dalam kitab mereka menyebut Allah. So, perbahasan yang timbul ialah bagaimana kalimah Allah nak digunakan di dalam Bible. Saya rasa itu yang spesifiknya, yang kabur. Cuma sebahagian masyarakat awam ini mereka telah begitu bersemangat dengan menyatakan sama sekali tak boleh sebut.
Dan ini saya rasa sudah bergerak daripada premis sama sekali tak disebut kepada kita hendaklah tumpukan kepada khusus kenapa mereka ingin menggunakan nama Allah di dalam Bible. Ini telah menimbulkan rasa syak orang Islam kerana sebelum ini mereka tidak guna. Itu yang menjadi persoalan. Jadi saya rasa persoalan ini mungkin saya akan kembali kepada Dr. Yusri. Apakah benda yang dilihat kemerbahayaan ini jika mereka gunakan di dalam Bible? Saya nak komen sikit tambahan kepada maksudnya yang menjadi isu sekarang ni adalah penggunaan dalam Bible dan juga konteks-konteks agama lah. Macam kalau nak diletakkan di atas gereja tu rumah Allah misalnya. Dan bukan hanya Bible secara khusus tapi dalam konteks-konteks agama yang lain yang penggunaan itu boleh menimbulkan kekeliruan, boleh dikatakan sebagai salah guna dari itu. Kalau disebut sebagai merujuk kepada supreme being atau necessary being, merujuk kepada zat Tuhan yang sebenar, itu tidak ada masalah lah. Cuma kita ada sikit masalah dengan teks orang Sikh ni. Orang Sikh ni ada Allah dalam tu. Di situ macam mana kita nak atasi? Itu kita Mak Saleh kata apa, we cross the bridge when it come to it. The bridge has been crossed. Kita cross bridge. Orang Sikh tak isu sekarang ni dengan Kristian. Oh, artinya isu dengan Kristian. Yang tapi kita terpakai orang Sikh tak cenderung untuk nak letak nama Allah di atas gurwara mereka. Tidak begitu. Tapi kita tengok sekarang masalah utama sekarang ni. Pendekatan ini kalau kita kaji teks-teks pembahasan di kalangan Kristian, mereka mengakui bahawa ini adalah satu daripada pendekatan yang paling berkesan dalam nak mengkristiankan orang Melayu. Dan itu kemerbahayaan tadi. Sekarang kita bercakap tentang kemerbahayaan. Kita cakap tentang kita nak menentukan hukum, sudah tentu motif apa yang hendak kesan atau kesan akibat daripada suatu perbuatan itu menentukan hukum. Jadi di Indonesia misalnya mereka merasakan mereka telah sikit sebanyak berjaya dengan pendekatan ini. So perkara yang pertama ni tentang kristianisasi lah. Ya, maksudnya mereka menghilangkan fobia atau menjadikan orang Melayu Islam ini lebih mesra, tidak terlalu rasa takut untuk mendekati agama Kristian dengan cara ini. Pendekatan ini mereka namakan dengan pelbagai pendekatan, termasuklah mereka. Di mana kekeliruan yang mungkin berlaku tu? Contextualization. Kekeliruan yang mungkin orang Melayu. Bukannya kekeliru. Saya rasa keliru ni tak mudah orang Melayu nak keliru. Tetapi dia nak menjinakkan dahulu. Tapi kalau menjinak tu sampai tahap merasakan maksudnya Bible ni isinya tak jauh beza dengan kalau orang Melayu sampai terkeluar perkataan begitu, ada juga Bible ni nampak macam sama dengan Al-Quran. Itu sudah satu perkataan yang kalau tak betul-betul ini sudah mengganggu akidahnya. Tapi ada juga belum masuk Kristian lah. Kita ni tapi kita juga tak boleh nafi ada beberapa benda yang sama antara Bible dan Quran kerana unsur kewahyuan itu. Dengan kalau perkataan itu datang dari sebelah sarjana dengan konteksnya mungkin tepat, tapi kalau hari ini perkara ini nak dilambakkan di kalangan masyarakat, isu kalimah Allah ini bukannya isu nak gunakan kalimah Allah dalam perbahasan di kalangan khusus, mereka yang specialize di universiti misalnya, tapi tidak, ini nak diumumkan dan mulanya dengan Bible. Tapi kita tengok, kita dah ada contoh apa yang berlaku di Indonesia misalnya. Jadi kemerbahayaan kristianisasi itu dianggap sebagai itu punca yang saudara Dr. Yusri nampak yang paling mengancam sekali. Kita tak mau undur ke belakang. Kalau kita nak banding dengan Sabah dan Sarawak, dalam hal ini boleh kita katakan Sabah Sarawak tu dah terlepas sebelum ini. Dah terlepas oleh kerana sejarah dan sebagainya, pengaruh penjajah dan sebagainya. Tiba-tiba di Semenanjung ni yang selalu elok-elok kita jaga, kita nak undur ke belakang. Ini satu pendekatan. Boleh tak saya rasa larangan ini larangan di atas dasar
pandangan ijtihad siasi. Tidak, saya kata ini bukan ijtihad siasi, ini ijtihad agama. Ini ijtihad berdasarkan masalah agama. Kalau kita dah yakin ada bahaya daripada sesuatu pendekatan atau dasar itu, kita membuka orang kita untuk tidak berjinak-jinak dengan agama lain, dan kita tahu di negara kita ini memang ada virus kristenisasi, ada di mana-mana, itu memang ada. Kita tak boleh marah mereka adanya missionary, tapi kita ada juga virus pluralism dalam agama kita di negara kita ni. Virus orang kecenderungan merasakan seolah agama ni semua benar berlaku. Jadi benda-benda macam ni yang kita nak jaga ni, dia adik-beradik. Virus semua dia adik-beradik. Mungkin saya pergi, macam mana kalau Dr. Khalif, kalau sekiranya setengah orang menganggap bahawasanya ada dengan mereka menggunakan kalimah Allah bererti bukan kita yang surrender, mereka yang sebenarnya Islamisasi telah melakukan satu proses Islamisasi Kristian di Malaysia. Umpamanya kalau kita berada di India, tiba-tiba nama Tuhan disuruh panggil Rama, tentu kita rasa itu proses untuk menyuruh orang Islam melakukan satu adaptasi agama terhadap agama mereka. Oleh kerana kita agama yang dominan, kita ada banyak jabatan agama, banyak badan-badan agama, banyak macam-macam usaha agama. Apabila mereka yang terpaksa menggunakan nama Allah sama dengan kita, macam juga dengan orang Arab, macam juga dengan seluruh dunia Islam lain. Mereka berada di Mesir, orang Kristen Koptik juga guna Allah, di Jordan orang Kristen Koptik juga guna Allah. Adakah itu boleh kita anggap bahwa Kristen sebenarnya lah yang sebenarnya undur ke belakang, bukan kita yang undur ke belakang? Sebenarnya kalau melihat dari segi ilmu, ya, kita perlu memberikan persoalan ini untuk dibincangkan oleh kalangan ilmuwan, khususnya para ulama. Ya. Sebab itu saya terkejut apabila YB Khalid Samad yang datang, sepatutnya kalangan ulama PAS. Dan kenapa tidak? Apa takrif ulama itu? Ya, kenapa tidak seperti Dr. Harundin, ya? Harun Taib. Tapi itu satu persoalan bila saudara tanya. Ya. Adakah Dr. Khalid memasukkan diri Dr. Khalid sebagai ulama? Sepatutnya ya, orang-orang PAS menghormati pandangan ulama. Tapi satu persoalan, saya tak mau sentuh hal tu. Tapi bila adakah bererti doktor sendiri menganggap doktor ulama untuk saya kita belajar dengan ulama, saya mewakili kelompok ulama sebab jadi saya terpaksa dengan Obel Khalid. Obel Khalid pernah belajar dengan ulama? ada juga. Okey. Tak apa, saya kita boleh teruskan perbincangan. Majlis-majlis agama Islam, para mufti telah memberikan. Saya ingat bukan, saya sentuh hal itu supaya kita, kerana kita dah pilih panel, so kita teruskan je lah. Jadi sepatutnya kalangan PAS itu menghormati, sebab kita rujukan kita ilmu. Dan Al-Quran suruh kita merujuk pada ilmuwan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi yang membicarakan banyak pada hari ini, yang membicarakan adalah ahli politik dan cenderung untuk dipolitikkan baik di kalangan PAS maupun di kalangan UMNO. Sepatutnya ini adalah persoalan yang dibahas oleh cendekiawan dan semua kalangan masyarakat patut akur dengan keputusan majoriti ulama itu. Dan saya melihat bahawa dalam hal ini tidak ada kajian ilmiah, tidak ada pandangan yang berdasarkan kepada penyelidikan, berdasarkan pada ilmu di kalangan ulama ini yang menyokong penggunaan kalimah Allah oleh bukan Islam. Jadi sebab itu dalam isu-isu seperti ini, kita apabila orang ulama itu yang membahasnya, kita tahu apa kriteria bagaimana membahas persoalan ini. Jadi apakah Kristian mundur ke belakang ataupun Kristian maju ke depan, itu persepsi. Realitinya, hakikat itu yang perlu dinyatakan, dan itu golongan ulama yang tahu. Jadi yang saya nak luruskan contohnya dalam konteks, saya balik persoalan saya tadi. Boleh saya habiskan? Tadi soalan tentang adakah pandangan Dr. Khalid mundur ke belakang atau tidak ada jawapan lah tentang hal itu. Iya, jadi dalam realitinya kita lihat di Mesir, di Indonesia, apakah mereka mundur ke belakang?
Kristianisasi semakin pesat dan orang Islam pun banyak yang mengatakan bahawa Tuhan mereka juga Allah. Realiti, hakikat. Jadi fakta dengan hakikat dengan kebenaran itu berbeza. Tapi faktanya memang, contohnya orang bukan Islam, Bible telah diterjemahkan kononnya pada abad ke-16 29 tahun 1629. Tapi itu fakta. Tapi hakikatnya apa dah? Penterjemahan itu adalah mengikut makna yang sebenarnya, berdasarkan kepada penggunaan orang Melayu apakah tepat. Jadi perlu merujuk pada penggunaan orang Melayu sebab kita menggunakan bahasa Melayu. Ada perbezaan di antara Tuhan dengan Allah. Ada perbezaan di situ. Jadi apabila mereka cenderung untuk menggunakan nama Allah, kenapa tidak Tuhan? Contohnya, jadi mereka telah berusaha untuk mensekularkan, mendangkalkan makna itu. Itu yang sebab itu dalam persoalan ini bukan soal hak asasi manusia, bukan soal kebebasan beragama. Itu dijamin oleh kerajaan, umat Islam menghormati hak mereka, tetapi soalnya mereka perlu menghormati sensitiviti umat Islam supaya mereka tahu juga tanggungjawab mereka. Jangan bicara tentang hak sahaja, tanggungjawab, keharmonian tidak akan berlaku kalau masing-masing pihak tidak menghormati apa yang sensitif pada agama seseorang itu. Ya, terima kasih. Mungkin tentang rujuk kepada ulama tadi. Dalam PAS saya rasa sendiri pun ada dua. Dr. Harundin ada pandangannya dan Tok Buni Aziz ada pandangan yang berbeza. Dan kita juga artinya di kalangan ulama Melayu juga berbeza dan memang ada khilaf lah. Ada khilaf dalam kemudian saya rasa tapi mungkin apakah Dr. Khalil maksudkan ulama itu ulama tempatan atau bagaimana yang setengah yang merujuk kepada Dr. Khadawi dan Qaradawi dan juga Dr. Wahbah Zuhaili yang membenarkan, yang menganggap ini isu yang tak patut dibahaskan dan seumpamanya. Ya, saya kira masalah di Malaysia perlu merujuk kepada ilmuwan-ilmuwan, ulama-ulama di Malaysia. Kita tidak kekurangan ulama. Dan tiap konteks itu hanya difahami oleh orang yang berada di situ. Di Indonesia orang sana lebih tahu apa yang berlaku di Indonesia. Jadi konteksnya itu sangat penting. Sebab itu Imam Syafi'i pergi ke Mesir, dia berbeza pandangannya apabila dia memberikan pandangan. Dalam konteks PAS di Kelantan, adakah ia berbeza dengan Dr. Harundin yang duduk di Dr. Harundin saya rasa di Selangor Ya, dia duduk di Bangi. Dia duduk di Bangi. Jadi macam mana itu? Kenapa bagi ada perbezaan pandangan di kalangan? Apakah kerana perbezaan kalimah Allah ni kena isu politik atau isu dakwah? Ya. Saya pun tidak maulah nak komen. Dr. Asri pun tak patutlah suruh saya komen di antara dua ni. Tapi yang saya nak cakap beginilah, ya. Kalau kita dengar ni ada yang mengatakan kat Malaysia ni kita dah very advanced lah, ya. Bangsa lain tak pernah kata bangsa dia Islam bangsa dia. Orang Melayu dah buat, ni dah satu langkah ke depan, satu kemajuan, ya. Tapi dia tidak ada nas dan dalil untuk mengesahkan ataupun mengeluarkan kenyataan begitu, dan ianya sedikit sebanyak merubahkan sifat Islam yang tidak berasaskan kepada bangsa. Lalu kadang-kadang kata-kata yang seperti itu bila dikatakan kita ni dah advance, macam kat Malaysia ni semenanjung kita tak benarkan orang bukan Islam gunakan kalimah Allah, kita lagi advance daripada Saudi Arabia, lebih advance daripada Mesir, lebih advance. Betul ke kita lagi advance, ataupun adakah kita nak cuba nak merubah satu keadaan dan satu pengajaran ataupun satu pendirian yang akhirnya akan mengelirukan orang bila baca Quran, kan? Bila baca Quran pun kita akan keliru, bila baca sirah pun kita akan keliru. Macam kisah-kisah yang telah disebutkan oleh saudara pengerusi sendiri lah, ya, macam perjanjian Hudaibiyah yang orang musyrikin pun pakai kalimah Allah, pertemuan Rasulullah SAW dengan delegasi Kristian daripada Najran yang berbahas dan bermubahalah pun menggunakan kalimah Allah dan sebagainya. Lalu mengapa kita nak menjadikan Islam Malaysia ni lain daripada Islam yang lain?
Dan lepas itu mengatakan oh ini satu kemajuan dan satu menunjukkan kita ni lagi hebat. Bagi saya, kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Dan jangan kita berbalah tentang kalimah Allah. Allah tak suruh kita berbalah tentang kalimah Allah sekalipun. Allah suruh kita jelaskan pada manusia siapa itu Allah. Dan kita kata la ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah, ya. Tapi bila kita kata bila ada yang kata bila kita benarkan orang bukan Islam gunakan kalimah Allah, maka itu syirik, ya. Tapi kalau dia gunakan kalimah yang lain dan dia kata Tuhan dia selain daripada Allah, tak apa pula. Saya keliru, ya. Tapi di samping tu artinya okey, kita terima apa yang disebut tadi, tapi saya bersetuju ataupun tidak kita kata bahawa sedikit kawalan juga perlu diadakan. Maksudnya nanti dia letak pula kepada berhala yang besar tu ditulis Allah. Maksudnya hendaklah Allah tu dirujuk kepada supreme being. Maksud bukan merujuk kepada berhala-berhala idol dan seumpamanya. Maksudnya peraturan tetap kena ada walaupun itu yang saya sebutkan tadi, selagi mana gunanya kalimah Allah itu untuk dimaksudkan pencipta dan pemilik alam. God, the supreme being, kan, yang semua orang mengakui bahawa berhala-berhala itu pun bukanlah Tuhan. Ya, seperti mana kaum musyrikin juga yang ayat yang dibacakan tadi. Dan lalu ini merupakan satu perkara soal salah guna dalam konteks yang seperti mana. Dan tadi Dr. Yusri pun sebut tentang masalah orang Kristian nak terjemahkan dalam bahasa Melayu dan penggunaan tu, tengok dalam kitab dia jadi bercelaru. Tak apa, itu masalah dia lah. Apa kita pula nak ajar dia? Kan? Kalau dah bercelaru dengan penggunaan kalimah Allah itu, maka Bible dia menjadi bercelaru, tu nasib dia lah. Apa pula kita nak ambil indah tentang itu, kan? Itu dengan ini ianya akan memudahkan kita untuk berdakwah, ya, bercakap atas landasan yang satu, yang sama, iaitu siapa itu Allah. Dan kita boleh berbahas tentang soal sifatnya, kita boleh bahas tentang soal keesaannya dan sebagainya. Dan inilah apa yang sepatutnya kita lakukan, bukan berbahas menghalang orang pengguna. Ni Sabah Sarawak. Okey, faktanya lagi ramai orang masuk Islam daripada orang masuk Kristian. Ya. Ini fakta. Ya. Dan mereka telah menggunakan kalimah Allah bertahun-tahun. Tak ada masalah. Jumlah orang Islam dulu di Sarawak 15%, sekarang ini sudah 35%. Walaupun kalimah Allah digunakan oleh orang Kristian dan saya rasa di Sabah juga meningkat sampai lebih 50%. Saya tak nak cakap lah, tapi ada seorang, tak nak cakap, dia cakap juga lah, ada seorang ustaz Sabah tu datang, bekas padri. Dia kata dia masuk Islam oleh kerana dalam Bible Kristian tu pun guna kalimah Allah, Quran pun guna kalimah Allah, maka dia tertarik untuk memahami perbezaan konsep ketuhanan di antara Islam dengan Kristian oleh kerana penggunaan sama. Lalu benda ni kita boleh bahas lah, ini semua ini anu lagi. Saya mungkin Dr. Yusri ada pandangan. Saya kalau dengar bagi memang saya pun boleh keliru sebenarnya. Isu sekarang ni bukan mana lebih ramai. Kata kita adalah Islam kalau seorang aja murtad, oleh kerana kita tak adakan kita dalam negara yang kita ada kuasa, seorang aja pun murtad, kita salah, kita berdosa. Kalau kau nak tengok statistik di Sabah Sarawak, kita jangan tengok statistik yang masuk Islam, kita tengok yang masuk Kristian. Kenapa masuk Kristian lebih banyak di Sabah dan Sarawak banding dengan di Malaysia, di semenanjung Malaysia? Di kalangan orang Islam atau di kalangan Bajau? Di kalangan rakyat secara umum. Di kalangan rakyat. Jadi isu sekarang ni bukannya isu sekadar jangan tengok sebelah pihak saya. Itu kalau kita nak kira statistik, yang nak kira statistik, saya rasa sangat jelas lah, memang lebih Kristianisasi lebih semarak di Sabah dan Sarawak. Lebih semarak di kalangan orang Islam atau di kalangan yang bukan Islam? Di kalangan orang Islam, bukan orang Islam, maksudnya orang Islam yang bukan Islam Melayu, berarti kata orang apa tu penduduk Bumi Putra.
Oh, Bumi Putra. Jadi di Indonesia bukan orang Islam di kalangan Bumi Putra. Dan kita hari ini bukan, saya rasa salah kalau kita nak kelirukan mengatakan ini kita nak mencipta satu Islam yang Malaysia yang begitu berbeza. Dan tak betul kalau nak katakan dalam perlembagaan Malaysia mengatakan Melayu itu Islam, yes. Tapi perlembagaan tak pernah kata Islam itu mesti Melayu. This is misleading. Ini satu pernyataan yang menyeluruhkan. It's not the two way. Melayu itu Islam. Tapi dari segi pelaksanaan pada isu Kristian ini. Sebahagian orang kata kristianisasi yang berlaku di kalangan rakyat Sabah dan Sarawak itu bukan disebabkan kerana pertama kita dengar banyak isu Kristian sebenarnya orang isu-isu yang Muslim nak tukar agama dia sebenarnya bukan saja pada Kristian, pada juga agama lain. Tapi yang berlaku di Sabah dan Sarawak itu dikaitkan dengan kelemahan umat Islam sendiri yang tidak menggiatkan dakwah seperti mana yang dilakukan oleh kristianisasi oleh pihak Kristian. Ya, saya setuju. Itu satu faktor. Mungkin masih banyak ruang untuk kita pertingkatkan dari segi dakwah. Tapi dalam Islam, agama itu terdekat di atas dua dasar: amal ma'ruf nahi munkar. Dakwah kepada orang Islam, kepada orang Islam masuk Islam itu amal ma'ruf. Tapi nahi munkar, kalaulah Islam ni tidak ada nahi munkar itu, Islam tidak akan semantap seperti yang ada hari ini. Maksudnya hari ini bercakap tentang nahi munkar dalam konteks penggunaan itu lah. Kita mencegah saya tanya soal ini perkara yang sering ditimbulkan oleh sebahagian pendapat itu kerana kita tidak boleh melarang bukan Muslim untuk minum arak umpamanya. Kita juga tak boleh melarang mereka menyatakan ada Tuhan selain daripada Allah kalau itu agama mereka. Betul. Kalau sekiranya kita dapati orang Kristian di dalam gereja ketika mereka beribadat, mereka panggil Allah seperti saya buku ini semuanya ya Allah yang dikeluarkan di gereja-gereja Arab umpamanya. Kalau diterjemahkan di sini maka dia panggil Allah. Adakah mereka akan diambil tindakan kerana ibadat mereka? Pertamanya ini bahasa Arab, kita bercakap sekarang ni. Tak ada dalam konteks Malaysia. Tidak patut undang-undang nahi munkar tadi dikenakan kepada mereka. Tidak. Berarti kata sebab itu keliru kalau kita katakan sekarang ni kalau mereka nak mengamalkan agama mereka mengikut fahaman cara mereka, walaupun salah macam mana pun, itu hak mereka untuk mengurus atur agama mereka. Tetapi hari ini isunya sudah menjangkaui hal dalaman agama mereka, sebab dia telah melibatkan suatu keadaan yang boleh mencecaskan atau sudah melangkaui penganut agama mereka semata-mata, tapi sudah boleh mempengaruhi penganut agama Islam khususnya yang merupakan agama mereka. Jadi itu dua isu yang sangat jelas. Jadi kita tak masa kita tak banyak Khalil, saya cuba andaikan di atas latar Melayu ini, jika satu hari nanti ada pula orang Melayu yang terpengaruh dengan agama Sikh umpamanya, kena lihat ada kalimah Allah di situ, adakah mungkin tindakan yang sama patut dilaksanakan terhadap penggunaan kitab mereka yang menyebut nama Allah? Isu yang kita bincangkan sebenarnya berkaitan dengan agenda kristenisasi, usaha untuk menggunakan nama Allah dengan tujuan untuk mengelirukan umat Islam. Jadi oleh sebab itu benda itu tak kelihatan dalam masih. Itu orang Sikh dia tak buat macam tu, Jadi yang ada kehendak, keinginan untuk mengkristenkan seluruh manusia itu adalah Kristian. Jadi oleh sebab itu kita fokus di sini, dan sebab itu dalam konteks kristenisasi ini sebagai kita umat Islam ini, kita ingin supaya ada keharmonian, kerukunan beragama masing-masing, hormat menghormati. Jadi apabila umat Islam merasa tersinggung penggunaan nama Allah yang sebelum ini tidak pernah bangkit, hanya tahun 80-an isu ini dibangkitkan, kemudian KDN bagi amaran, bagi arahan supaya tidak digunakan, mereka gunakan juga. Jadi isu ini berlarut-larut sehinggalah sekarang
Ya, oleh sebab itu kalau kita mahu melihat ke hadapan, kita patut membuat satu kesepakatan bersama bahawa umat Kristian ataupun agama-agama lain tidak boleh menggunakan istilah-istilah yang spesifik, yang khusus pada agama. Kita ada SAMI, kita ada masjid, toko, ya. Masing-masing itu memiliki makna konsep yang tersendiri. Jadi masing-masing perlu menghormati, dan kalau mau menggunakan Tuhan, contohnya Tuhan, itu gunakan mengikut tradisi masing-masing. Dalam Bible, cek balik, ya. Kenapa nak guna nama Allah yang asalnya dalam bahasa Arab? Kenapa? Itu sebab itu apabila ada ungkapan sana, kalau perkataan Allah ini dilarang, maka gereja Melayu akan sesak nafas contohnya. Kenapa hal seperti ini boleh timbul? Kalau mereka memiliki kosakata, vocabulary yang dalam agama yang selama 2000 tahun ini cukup banyak, kaya dengan istilah-istilah, kaya dengan bahasa tentang Tuhan mereka, kenapa nak guna istilah Allah itu? Jadi kerana itu ada agenda, dan saya sedih apabila ada di kalangan umat Islam yang cenderung untuk meraih undi hanya semata-mata untuk meraih undi hanya untuk membenarkan penggunaan nama Allah itu oleh orang Kristen. Jadi ini satu boleh kata Sabah dan Sarawak itu kena nak meraih undi. Iya. Ada sebagian pemimpin datang sana, kamu boleh guna nama Allah. Ya. Jadi sebab itu sangat sedih sekali ada kalangan umat Islam yang berpihak kepada orang bukan Islam. Kalau berdasarkan mereka nak meraih undi, artinya isu di Sabah dan Sarawak itu isu bukan lagi latar sejarah, isunya latar meraih undi. Itu salah guna, penyalahgunaan isu. Jadi bukan isu politik sebenarnya. Ya, okay. Bukan isu politik. Saya saya rasa YB kena disimpulkan juga, tapi saya rasa kena pas tahu isu ni agak kerana sekarang ini yang lain tidak YB. Kerana pas tahu bahawa isu ni timbul isu yang tidak boleh dinafikan, sensitiviti umat Islam dalam keadaan sama ada, kerana mereka tidak di pandangan itu tidak cukup atau seumpamanya. Tapi yang pentingnya ialah adanya kegusaran. Kenapa tidak pas di samping menyatakan pendirian seperti tadi, membuat satu garis panduan yang boleh dicadangkan pada pihak kerajaan, kadar yang boleh dan kadar yang tidak boleh untuk digunakan supaya mengelakkan salah guna dan seumpamanya. Tapi nampaknya kenyataan-kenyataan itu begitu umum sekali, yang mana sebagai satu parti politik alternatif sepatutnya mencadangkan garis panduan untuk pihak kerajaan. Dan boleh disimpulkan sekali itu seperti ya. Soal kristianisasi ini memang dilarang, ya. Sama ada mereka menggunakan kalimah Allah ataupun mereka menggunakan kalimah Tuhan. Apa-apa risalah berhubung dengan fahaman Kristian dan agama Kristian ataupun apa-apa agama selain daripada Islam tidak boleh disebarkan di kalangan orang Islam, ya. So sama ada mereka menggunakan kalimah Allah ataupun tidak, tak boleh usaha kristianisasi. Itu kita jelas. So sekarang ini kita bincang dari segi ilmu. Walaupun saya bukan ulama, walakin lastu minal juhala aidan. Saya bukan ulama, tapi saya bukan orang jahil juga, ya. Dan apa yang saya cakap pun bukan berdasarkan kepada tujuan nak dapatkan untung, minta maaf lah, ya. Tapi ini adalah kefahaman saya, ya. Dan saya telah perolehi semenjak saya berusia 19 tahun bila saya hadir dengan usrah-usrah di mana di antara orang-orang yang memimpin sebagai naqib adalah ulama-ulama daripada Mesir yang merupakan pelarian. Dan mereka menjelaskan, ya, kehakikatnya, ya, inilah yang kefahaman saya. Dan apa yang dijelaskan oleh Dr. Asri juga, apa yang telah berlaku dalam sejarah, ya, Al-Quran dan sebagainya, itu asasnya, ya. Ini yang kita kena ingat, ya. Lalu persoalan kristianisasi nombor satu, pasal itulah yang hujah yang kukuh ataupun asas yang digunakan. Nombor satu, tidak boleh proselytization, nak sebarkan agama selain daripada Islam di kalangan orang Islam. Pakai kalimah Allah ke tak pakai kalimah Allah ke apa ke tak boleh, ya. Nombor satu, ya. Nombor dua,
pertahanan kita ialah ilmu. Ya, jangan kita menggunakan isu ini untuk menjadikan ianya tegang. Kita berikan ilmu dan kefahaman supaya masalah perbezaan Kristian dan dan Islam ini orang faham. Ini bukan soal kalimah Allah, ya, ini soal kefahaman konsep ketuhanan, ya, seperti mana Dr. Khalif sendiri telah sebut. Inilah perbezaannya, ya. Bukan perkataan itu, tetapi kefahaman terhadap konsep ketuhanan itu, keesaan dan sebagainya. Dalam soal peranan PAS ni, Dr. Asri, yalah, saya pun seperti mana yang Dr. Asri pun arif dan mengetahui memang ada perbezaan pendapat, ya. Itulah sebabnya akhirnya kenyataan yang keluar itu adalah sebegitu rupa. Dan saya kalaulah nak katakan boleh kalau saya kata kenyataan itu tidak kemas, itu pendirian masing-masing. Itu hak Dr. Asri. Tapi kalau nak katakan ianya adalah dipengaruhi oleh unsur nakkan undi, mungkin oleh kerana nakkan undi Melayu, maka pendirian itu dilunturkan sedikit kerana melihat bagaimana isu ini telah dipolitikkan, bukan oleh PAS. Yang mempolitikkan isu ini ialah orang-orang yang mengatakan, oh, inilah gadai kalimah Allah, nak inilah itulah, tanpa nak dibahas secara ilmiah. Itu yang menyebabkan akhirnya undi Melayu lari. Dan untuk nak atasi masalah undi Melayu ini, maka dilunturkan pendirian. Kalau nak hujah dari sudut undi lah, ya. Kerana kita pun tahu orang Islam yang majoritinya kan berasal juga. Tapi kalau kiranya nak dikatakan begitu, kan. Tapi saya yakin bahawa persoalan ini memang sememangnya perlu dibahas secara ilmiah, ya, bukan atas dasar emosi, sentimen dan sebagainya. Dan persoalan gadai kalimah Allah lah, redha dengan fahaman Kristian lah, semua tak timbul, ya. Ini kita balik kepada rujukan asal. Apa rujukan asal? Quran. Terima kasih. Terima kasih. Dr. Khalid, mungkin boleh bagikan sikit kesimpulan. Sebenarnya kita dalam konteks Malaysia, Malaysia bukan negara sekular, tetapi golongan bukan Islam mahukan Malaysia ke arah itu. Sebab kalau negara sekular, negara tidak boleh mengambil pendirian dan tidak boleh memihak kepada agama Islam. Jadi kepentingan Islam itu dijaga di Malaysia ini berdasarkan kepada perlembagaan yang meletakkan Islam sebagai agama negara. Kemudian bahasa Melayu itu penting sebagai melabelkan Malaysia negara sekular kurang tepat. Ya, tidak tepat. Jadi bahasa Melayu juga sebagai bahasa kebangsaan. Jadi meletakkan kedua-duanya itu di tahap yang terbaiklah bagi saya. Sebab itu penghormatan ini golongan minoriti atau golongan bukan Islam terhadap hakikat-hakikat ini perlu dibuat. Kalau tidak, kita akan sentiasa timbul pertikaian, permusuhan, dan ini tidak baik. Dan kita menjamin hak asasi, kebebasan mereka beragama. Tapi kalau timbul soalan-soalan seperti dan mereka memaksakan kehendak mereka untuk menggunakan nama Allah, dan itu akan menimbulkan banyak masalah nanti. Dr. Yusri, sebelum buat kesimpulan, nak tanya sikit, setakat pengalaman dalam isu ni, ada tak pertemuan antara pihak Islam dan Kristian secara close meeting untuk saling faham memahami antara satu sama lain? Secara khusus tidak ada, tapi ada platform-platform memang yang di mana dianggotai bersama oleh contohnya wakil-wakil NGO Islam, wakil daripada tubuhan-tubuhan yang Kristian dan lain-lain tu memang ada. Jadi secara tak langsung tu memang ada. Dan saya setuju, memang ini antara yang patutnya digalakkan daripada mereka terus ke mahkamah, daripada terus mengeluarkan kenyataan-kenyataan dalam media yang berbunyi very condescending, seolah-olah kita pun tak kenal negara kita. Kenyataan merdeka
CFM baru ni contohnya, yang tak guna kalimah Allah pun, guna Tuhan, ya, dalam kataan, dalam statement bahasa Melayu, terjemahan bahasa Melayunya, seolah-olah. Jadi kalau itu pendekatan itu, saya rasa sepatutnya betul, saya setuju. Elok ada pertemuan yang tertutup, yang tak perlu nak dihebahkan. Siapa betul initiate? Saya rasa tak kisah mana-mana pihak, ya. Kita bersedia untuk kalau nak ini. Tapi masalah mereka dah bawa ke mahkamah dah. Itu yang payah kadang-kadang dah. Kalau bincang sekarang pun dah satu sudut dah agak terlambat sebab proses mahkamah sedang berlaku. Ya. Boleh saya kata kerajaan gagal untuk dalam semangat satu Malaysia itu untuk bawa semua pihak ni duduk semeja. Gagal ni, orang politik ni saya tengok banyak gagal, duduk pihak macam-macam gagal ada. Jangan kali pun. Okey, simpulkan. Kesimpulan saya rasa soal nawaitu nak politikkan isu ni semua itu hal dalaman. Kita tak boleh nak menilai nawaitu seorang kecuali dah disebut secara jelas, kan? Dan tindakannya secara jelas. Tapi hal yang pasti seperti yang Dr. Khalid sebutkan, di negara kita ini kita ada ruang. Kita ada ruang yang diperuntukkan dalam perlembagaan, disokong oleh sejarah dan sebagainya untuk kita memperkukuhkan agama kita. Jadi apa saja langkah yang kita boleh lakukan untuk perkukuhkan agama, sama ada amar ma'ruf, dakwah, pendidikan ataupun nahi munkar, membataskan, menyekat dan nasihat-nasihat yang tidak ini adalah yang patut kita sama-sama dokong sebagai orang Islam tanpa mengira latar belakang kita. Terima kasih banyak kepada semua panel-panel yang telah dijemput. Saya rasa secara umumnya kita ada perkara yang kita bersetuju, iaitu orang bukan Islam boleh untuk memanggil Tuhan yang sebenar, iaitu Zat Tuhan yang Maha Esa, yang pencipta, the supreme being itu, dengan Allah. Cuma yang berlaku perbezaan di kalangan para pemikir ini ialah bagaimana apabila mereka ingin menggunakan perkara itu bagi buku mereka ataupun kitab agama mereka, iaitu Bible ataupun kitab-kitab yang lain. Di situ ada perbezaan. Maka bukanlah maksud slogan nama Allah yang tajuk kita ini eksklusif dalam erti kata langsung bukan Muslim tidak boleh memanggil Tuhan Allah adalah satu andaian yang tidak benar. Cuma yang dibahaskan dalam konteks Malaysia, adakah mereka boleh ataupun tidak boleh. Kita punya pandangan yang berbeza, penonton telah menyaksikannya dan mereka berhak untuk membuat penilaian mereka di atas hujah-hujah yang diberikan. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada penganjur kita pagi hari ini, iaitu mysora.net, dan terima kasih kepada panel-panel yang jemput di atas perbahasan yang baik. InsyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.